بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحسنة مسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini, sebelum masing-masing daripada kita pergi bekerja, kita ambil kesempatan dalam 30 minit untuk mudzakarah sedikit kitab At-Taqrirat As-Sadidah, menyambung pembincangan kita yang telah lalu. Kita dah sampai pada rukun yang ketiga bagi rukun-rukun perkahwinan. Kita sebut sebelum ni rukun perkahwinan ada 5. Zauj, suami, isteri, wali, 2 orang saksi dan juga sirah. Kita dah berada pada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga ialah az-zawju, suami. Jadi kalau nak kahwin mesti ada suami. Tak boleh ada isteri seorang, tak boleh. Itu benda yang difahamilah. Tak saja kita buat serius. Syurutuz zawji adamul ihrami. Yang pertama, syarat untuk seorang suami tu atau bakal suami tu nak berkahwin, syarat dia ialah yang pertama, adamul ihram walau bi wakilihi al-halali li hadithi la yankihul muhrimu wa la yunkih al-muhrimu wa la yunkih. Yang pertama ialah tidak berihram. Jadi mana-mana lelaki yang nak berkahwin, dia tak boleh dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Kalau dia ihram haji ataupun umrah, tidak sah perkahwinan tersebut. Sekalipun dia mewakilkan orang lain yang halal untuk akad nikah. Dia pergi haji, buat umrah. Tak, dia mewakilkan Zaid untuk akad nikah bagi pihak dia di Malaysia. Zaid halal, mana bukan dalam keadaan ihram lah. Juga tidak sah, sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, la yankihul muhrim, tidak mengahwinkan ataupun tidak boleh berkahwin seorang yang muhrim, dan juga tak boleh mengahwinkan. Jadi tidak boleh berkahwin seorang yang muhrim, sama ada dia itu sendiri sedang muhrim ataupun diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, al-ikhtiyar. Yang kedua, al-ikhtiyar. Fala yasihu bil ikrahi illa idza kana bihaq. Yang kedua, mesti suami itu berkahwin dengan ikhtiar, dengan kehendak diri sendiri. Maka tidak sah kalau seorang lelaki dipaksa untuk berkahwin. Tidak sah. Tidak sah. Kecualilah kalau paksaan itu bihaq, di atas kebenaran. Apakah gambaran paksaan itu bihaq? Suratul ikrahi bihaqqin. Ada dua ataupun ada dua kat sini. Yang pertama, idza khafa al-anat al-wuqu'a fi zina. Kalau seorang lelaki takut berzina, bimbang kalau tak berkahwin dia akan berzina, dalam masa yang sama duit pun ada, tapi dia tak nak kahwin, ketika itu wali boleh paksa dia. Wali boleh paksa dia untuk kahwin. Ayah dia lah, ataupun hakim boleh paksa dia untuk berkahwin. Sebab apa? Sebab kalau tak berkahwin menyebabkan melakukan perkara zina. Jadi perkara zina tu boleh dihindari dengan satu cara, iaitu berkahwin. Maka perkahwinan itu menjadi wajib. Jadi boleh dipaksa untuk berkahwin. Dan walaupun dipaksa, pernikahan itu sah. Yang kedua, idza kanat az-zawjatu mazlumatan fil qasmi bi an kana ladaihi zawjatan fayajibu alaihi an ya'dila bainahuma fil mabit, fa idza bata 'inda ihdahuma wa lam yu'ti al-ukhra fi haqqiha wa talaqaha fa hiya mazlumatun, fa idza talabat bi haqqiha fayajuzu lil hakim ijbarahu ala muraja'atiha aw nikahiha bi 'aqdin jadidin liyuwaffiha aw liyuwaffiha haqqaha wa ba'da dhalika in sha'a abqaha aw talaqaha. Yang kedua, gambaran paksaan bihaq, paksaan yang benar ialah kalau seorang isteri dizalimi pada sudut pembahagian bermalam. Ni kalau orang tu kahwin lebih daripada seorang lah. Kalau bab-bab lagu ni kita bagi contoh diri kita pun tak apa. Tak.
Contoh saya kahwin dua. Saya kahwin dua. Fayajibu alaihi, tak payahlah ni sebab menzalimi orang. Kita share orang lain. Zaid. Zaid kahwin dua. Zaid kahwin dua. Bila Zaid kahwin dua, wajib bagi Zaid untuk memberi keadilan kepada kedua-dua isterinya pada sudut bermalam. Bermalam kat sini, esok bermalam kat sini, lusa bermalam kat sini, ataupun seminggu ataupun 2 hari sebagaimana yang disepakatilah. Fa idza bata 'inda ihdahunna, kalau Zaid ni bermalam dekat isteri pertama je. Ataupun Zaid ni bermalam pada isteri muda sahaja. Dan dia tidak bermalam pada isteri yang tua. Walam yu'til ukhra fi haqqiha wa talaqaha. Okey. Ketika mana tidak bermalam di rumah isteri yang tua, kemudian Zaid mentalakkan isteri yang tua. Jadi bila ditalak isteri yang tua, ada hak yang belum Zaid tunaikan kepada isteri yang tua, iaitu bermalam di sisi isteri yang tua. Contoh kita letaklah seminggu. Dia buat qasamnya, dia ada perbahasan khusus lah. Ala kulli hal, kalau dua orang madu tu berpakat untuk seminggu, maka kita ambil seminggu. Boleh kita ambil itu seminggu lah kalau mereka berpakat. Jadinya isteri pertama seminggu, isteri kedua seminggu, sebagaimana disepakati oleh mereka. Zaid duduk pada isteri yang muda 2 minggu. Sepatutnya seminggu ni 2 minggu. Lepas tu isteri yang lama dia tidak pergilah. Waktu yang sepatutnya duduk pada isteri yang lama, dia tidak bermalam di rumah isteri yang lama. Jadi Zaid telah menzalimi isteri yang lama selama seminggu. Belum sempat diqada, ditalak isteri yang lama. Okey, selepas ditalak, fa idza talabat bi haqqiha fayajuzu lil hakim ijbarahu ala muraja'atiha aw nikahiha. Okey, selepas ditalak, kalau isteri yang lama tu minta balik hak dia, dia pergi jumpa mahkamah, dia kata Zaid ni sebelum dia talak aku, dia tak bermalam dulu dengan aku, tu hak aku, jadi aku nak dia tunaikan balik hak aku. Ketika itu qadi, hakim boleh paksa Zaid untuk berkahwin semula dengan siapa? Dengan isteri lama, isteri tua. Berkahwin semula dengan akad baru kalau iddah dah habis. Kalau masih dalam iddah, qadi boleh paksa untuk rujuk. Qadi boleh paksa untuk Zaid rujuk balik isteri dia yang lama. Lepas rujuk ataupun lepas kahwin baru tu, maka Zaid hendaklah tunaikan hak bermalam di rumah isteri lama selama seminggu. Okey, selepas seminggu dia bermalam di rumah isteri yang lama sebagai menunaikan hak yang wajib kat atas isteri yang lama tu, wa ba'da dzalika insya'a abqaha. Selepas tu kalau kamu nak kekalkan dia di bawah ismah kamu, di bawah jagaan kamu, maka kekalkan sebagai isteri kamu. Au talaqa, kalau kamu tengok dia, kalau kamu nak talak dia, kamu talak. Begitu cerita dia. Ala kulli hal, contoh kita kat sini ialah nak bagi tahu dalam gambaran ni suami dipaksa untuk kahwin. Walaupun dipaksa, kekal perkahwinan itu sah. Jadi Islam sampai tahap itu menjaga hak wanita. Jadi kalau ada orang kata dalam Islam ni wanita tidak terjaga hak dan sebagainya, itu dhal wa mudil, sesat lagi menyesatkanlah. Dia tidak tahu apa itu Islam. Islam sangat jaga hak wanita. Islam yang mengangkat hak wanita, darajat wanita. Selepas dihina, direndahkan oleh golongan jahiliyah. 1, 2. Yang pertama adamul ihram, yang kedua al-ikhtiyar. Yang ketiga apa? Kita angkat sikit biar nampak baju ni. Baju baru. Yang ketiga at-ta'yin. Bihaitsu tantafil jahalatu wa taqfil isyaratu huna fala yasihu nikahu ahadi rajulain. Yang ketiga ialah ta'yin. Yang ketiga apa dia? Ta'yin. Ta'yin tu mesti tertentu. Siapa dia yang nak kahwin? Zaid ke Amr? Jadi kita sebagai wali, aku kahwinkan. Depan kita tu ada Zaid, ada Amr. Aku kahwinkan salah seorang daripada kamu dengan anak aku Fatimah. Tak boleh, tidak sah. Mesti tentukan, aku kahwinkan kamu
wahai Amr. Aku kahwinkan kamu wahai Zaid. Aku kahwinkan kamu wahai Umar dengan anak aku. Dia tak boleh main apa tu keliru sebegitu rupa, tak boleh. Wa takfil isyaratu huna fala yasihun nikahu ahadur rajulain. Kalau kita bagi isyarat kat sini, tak boleh tak? Juga memadai. Contoh kita sebut aku kahwinkan kamu, isyarat tu. Kita tunjuk kat seorang je. Aku kahwinkan kamu yang berada di hadapan aku ini dengan anak aku Fatimah. Maknanya dengan isyarat tertentu yang difahami, orang yang nak dikahwinkan dengan anak kita itu ialah Zaid, bukan orang lain. Fala yasihu nikahu ahadur rajulain. Okey, selesai kat situ. Jadi mesti ta'yin. Yang keempat, ilmu zauji ismal mar'ati aw ainaha. Syarat yang keempat bagi suami ialah suami atau bakal suami mesti tahu nama perempuan ataupun zat diri perempuan. Diberi dua pilihan. Sama ada dia tahu nama perempuan tu, Fatimah binti Salah, contoh kalau nak kahwin dengan anak saya, ataupun ain, zat perempuan tu kena tahu. Kena kenal diri perempuan tu. Fa in kanat majhulatan fala yasih. Kalau suami tu nak kahwin tapi nama perempuan pun tak tahu, nama pok perempuan pun tak tahu, hak mana perempuan tu pun tak tahu, tak. Jadi dia tidak tahu nama perempuan, tidak tahu ain perempuan, zat perempuan yang dia nak kahwin tu. Ketika itu fala yasih, maka tidak sah. Fala budda min ilmihi biha bil musyahadah. Nak tak nak, bakal suami mesti tahu akan bakal isterinya. Dengan cara apa? Bil musyahadah, tengok. Walaupun tak tahu nama, tapi kita tengok tu kita tahu ni bakal bini aku. Dah memadai dah. Ataupun bila krilismi, ataupun dengan sebut nama. Walaupun tak tengok, sebut nama tu tak terkeliru orang lain lah. Fatimah binti Salah, tu lah anak saya seorang tu, bukan orang lain dah. Tak. Ataupun dengan disifatkan. Contoh apa? Contoh kita ada dua orang anak perempuan. Seorang kecil lagi. Seorang lagi tu dah mengaji Azhar, dah habis mengaji Azhar dah. Jadi bila kita kahwinkan anak kita sebut aku kahwinkan kamu dengan anak aku yang baru habis mengaji di Azhar. Siapa dia? Yang pertama tu lah, yang kedua kecil lagi. Jadi kita sifatkan dia dengan sifat yang boleh membezakan dia dengan anak kita yang lain. Boleh? Tu. Tu masa akad tak ni, masa suami. Bakal suami tu mesti tahu sifat. Dia tak tahu nama. Dia tidak tahu, dia tak boleh tengok perempuan tu. Tapi dia tahu sifat. Dia tahu anak Solah ni ada dua orang. Seorang kecil, seorang lagi besar. Hak besar ni umur 21 ni, 22 ni, mengaji di Azhar, dah habis Azhar. Jadi dia tahu sifat. Jadi ketika itu tidak terkeliru dengan orang lain, tidak terkeliru dengan anak yang pertama yang masih kecil. Jadi kita ulang. Syarat yang keempat ialah suami mesti tahu nama perempuan ataupun zat perempuan itu. Maka tidak sah kalau dia jahil nama perempuan dan juga zat perempuan. Nak tak nak mesti dia tahu. Perempuan yang dia nak kahwin tu sama ada dengan musyahadah, dia tengok sahaja. Bila dia tengok, dia terkenal lah bakal isteri dia, walaupun dia tidak tahu nama, walaupun dia tidak tahu sifat. Dia tidak tahu yang perempuan tu mengaji di mana, sifatnya baik ke tidak, tak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting dia dah tengok, dia tahu dah ni bakal isteri dia. Au bi dzikril ismi, ataupun disebut nama. Dia tak tengok tapi disebut nama. Bila disebut nama tu dapat membezakan dengan orang lain, dah memadai juga. Ataupun bil wasfi, dengan sifat. Sifat tu sama ada sifat tu berbadan, tak tinggi, panjang, pendek. Contoh, anak kita ada 5 orang, seorang tu je tinggi pelik sikit. Jadi datang seorang lelaki, dia kata saya nak kahwin dengan anak pakcik yang paling tinggi. Jadi hak tu paling tinggi, orang lain tak ada dah. Jadi dah boleh membezakan dengan yang lain, dah memadai. Ataupun sifat-sifat lain, jenis rajin ataupun hafizah, jenis hafal Quran, tak ngaji pula di Azhar, apa semua tu, sifat-sifat tu yang boleh membezakan dengan anak-anak yang lain, maka memadailah untuk dikatakan sahnya perkahwinan. Nombor 5, ilmu zawji bihilliha lah. Ilmu az-zawji bihilliha lah. Suami mesti tahu perempuan yang bakal menjadi isteri dia tu halal bagi dirinya. Suami mesti tahu isteri yang bakal jadi perempuan yang bakal menjadi isterinya itu halal baginya.
Bi an lam takun lahu mahram. Bi an lam takun lahu mahram. Sekira-kira perempuan itu bukan mahram dia. Bila bukan mahram dia, maka orang asing bagi dia. Bila orang asing, maka sahlah perkahwinan. Tu. Jadi laki, contoh saya nak kahwin dengan zaujah saya tak? Sebelum kahwin ni, saya mesti tahu bakal isteri saya halal bagi saya. Macam mana nak tahu? Dia ni bukan mahram saya. Kalau mahram saya, haram saya kahwin dengan dia. Fa idza tazawwaja duna ilmin sahha an-nikahu ma'al hurmati idza tabayyana hillaha lahu wa intihaa iddatiha in kanat muzawwajatan min qablu. Kalau seorang lelaki berkahwin tanpa ilmu. Tanpa apa? Tanpa ilmu. Dia sebelum kahwin tu dia tidak tahu bakal isteri dia ni adakah mahram dengan dia ataupun tidak. Kalau mahram tidak sah, kalau tidak mahram sah nikah tu. Dia tidak tahu sama ada mahram ataupun tidak. Dia berkahwin. Lepas kahwin tu confirm memang perempuan itu bukan mahram dengan dia. Bukan mahram dengan dia. Apakah hukum perkahwinan tu? Kita sebut perkahwinan tu sah. Cuma kamu berdosa. Sebab apa sah? Sebab memang selepas daripada akad itu, confirm perempuan tu bukan mahram bagi kamu. Bila bukan mahram, maka boleh kahwin lah. Sekalipun kamu tidak tahu sebelum akad nikah. Sebab apa pula berdosa? Sebab syarat nak kahwin mesti kamu tahu dulu. Perempuan tu halal bagi kamu sebelum kamu akad nikah. Faham tak? Jadi dia sah tapi berdosa. Tak. Nombor 6, zukuratuhu yaqinan fala yasihu nikahul khunsa. Mesti suami tu tak. Ni kalau nak sah kahwin mesti suami tu diyakini kelakiannya, kejantanannya. Maka tidak sah kalau seseorang tu berkahwin dengan khunsa. Khunsa ni seorang manusia yang ada dua alat kemaluan, alat kelamin. Alat kelamin wanita dia ada, alat kelamin lelaki pun dia ada, dan dua-dua tu bekerja dengan baik, bertugas dengan baik, boleh digunakan. Tu khunsa. Maka kalau ketika perkahwinan tu tak, seorang perempuan secara yakin bakal suami ni kita syak laki ke perempuan sebab dia khunsa. Okey. Ketika itu akad nikah tidak sah. Sekalipun selepas akad nikah tu tak terzahirlah yang suami itu ialah memang seorang lelaki, juga tidak sah. Lepas tu nak buat lagu mana? Tak payah buat susah. Akad nikah semula, seminit 2 je akad nikah. Tak. Tu. Benda senang, jangan buat rumit. Tapi kalau dah balik apa tu, wali apa semua tu susah jugalah. Zaman sekarang ni ada apa tu, ijraat ataupun kawanin yang tertentu tu, yang tu kena patuh lah. Kena patuh untuk kemudahan kita. Ya, hari-hari mendatang. Nombor 7, adamul mahramiyyati baina az-zawji waz-zawjah. Adamu al-mahramiyyati baina az-zawji waz-zawjah. Syarat yang ketujuh, kalau dalam kitab ni merupakan syarat yang terakhir. Hendaklah tidak ada mahram, hubungan mahram antara suami dan isteri. Tak boleh ada hubungan mahram antara suami isteri. Jadi kita sebagai seorang lelaki tak boleh kahwin dengan mahram kita, tak boleh kahwin dengan adik perempuan kita, tak boleh kahwin dengan mak kita dan sebagainya. Wal maharimu 18 ala at-ta'bid wa sayati tafsiluhunna wa hunna bil ikhtisar. Mahram kita ni ada 18 jenis, 18 orang. Mahram yang diharamkan kita berkahwin dengan dia buat selama-lamanya, sampai kiamat. Wa sayati tafsiluhunna, dan akan datang pembincangan yang secara terperinci nanti. Wa hunna bil ikhtisar, dan 18 tu secara ringkas, Syekh sebut jugalah secara ringkas. 7 secara nasab, 7 mahram daripada nasab, 7 mahram daripada radha', 4 mahram daripada disebabkan perkahwinan musaharah. Jadi 7 14 darat 7 14 tambah 4 18. Betul tak? Tu. Sab'atu minan nasab, 7 daripada nasab itu ialah mahram kita daripada sudut nasab. Mak kita. Tak. Mak saudara kita, mak saudara pula belah khalah belah mak, dan juga mak saudara belah ayah. 3 orang dah. Al-ukhtu, adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Wal bintu, anak perempuan kita. 5. Wa banatul ukhti. Wa banatul ukhti ni apa? Perempuan bagi
adik perempuan ataupun kakak perempuan kita. Kita ada adik perempuan, anak dia. Anak saudara kita lah, mudahnya anak saudara kita yang perempuan. Tak? Wa banatul akhi. Begitu juga anak saudara kita yang perempuan ataupun anak kepada abang kita. Tu 7. Saya ada abang, dia ada anak perempuan. Itu anak saudara saya. Saya tak boleh kahwin dengan dia. Jadi 7 golongan ni dipanggil mahram, tak boleh kahwin dengan mereka. Bila mahram, mana boleh bersalam lah. Boleh bersalam. Dan aurat pun dia berbeza sedikit dengan orang yang bukan mahram. Sab'atu minar rada'. 7 mahram lagi ialah daripada rada', disebabkan susuan. 7 itu wahunna mislun nasa', seperti di atas juga, seperti 7 mahram daripada nasa'. Dia akan datanglah pembincangan mengenai ar-rada'. Kitab ni pun ada, kita akan bincang nanti. Ini nak sebut secara ringkas. Mak susuan kita, mak saudara susuan kita, anak susuan kita dan sebagainya. Wa arba'atun bil musaharah. 4 lagi mahram kita dengan cara bil musaharah. Musaharah ni makna kita kahwin dengan seorang wanita. Saya kahwin dengan isteri saya. Bila saya kahwin dengan isteri saya, maka di sana ada 4 golongan. Ataupun bila berlaku perkahwinan lah secara umum, bila berlaku perkahwinan, maka akan ada beberapa golongan yang haram dengan kita berkahwin buat selama-lamanya. Yang pertama, umuz zaujah, mak mertua kita. Yang kedua, bintu zaujah, anak isteri kita. Kita kahwin dengan isteri kita dalam keadaan isteri kita dah ada anak dah. Kita bersama dengan isteri kita, maka anak dia tu haram bagi kita buat selama-lamanya. Wa zaujatul ibn. Wa zaujatul ibn ni apa? Anak saya Muhammad Said Ramadan tu kahwin dengan seorang perempuan. Jadi bini kepada anak saya, juga mahram dengan saya. Yang keempat, zaujatul ab, isteri kepada ayah kita. Cuma ni bukan isteri kepada ayah kita, ni jangan ingat mak kita. Mak kita tadi kita sebut dah tadi. Mahram bin nasab. Zaujatul ab ni maksudnya apa dia? Mak tu bukan mak kita asalnya. Tak, bukan mak kandung lah. Ayah kita kahwin seorang lagi. Itu dipanggil isteri ayah. Isteri ayah tu juga mahram dengan kita. Apa dia nama? Mak tiri lah, mak tiri. Wal muharramatu min jihatil jama'. Kemudian kita ada juga mahram pada sudut dihimpunkan sekali dalam satu perkahwinan. Salah satu ada 3. Maksud kat sini ialah bila kita kahwin dengan seorang perempuan, kita nak tambah 2, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, maka boleh ahlan wa sahlan. Tapi isteri yang kita nak tambah tu tak boleh mahram kepada isteri yang pertama kita. Tak boleh mahram dengan isteri yang pertama kita. Contoh, kita kahwin dengan Zainab. Kita tak boleh kahwin dengan ukhtuz zaujah, tak boleh kahwin dengan kakak Zainab. Adik perempuan Zainab tak boleh. Tak boleh himpun sekaligus dalam masa yang sama 2 orang adik-beradik di bawah jagaan seorang lelaki. Wa ammatuha, kita kahwin dengan Zainab, kita tak boleh kahwin dengan mak saudara Zainab belah ayah. Wa khalatuha, juga kita tak boleh kahwin dengan mak saudara Zainab belah mak. Tu tak boleh himpun sekaligus. Kalau mati bini kita ataupun mati ditalaknya bini kita, maka barulah kita boleh cari kita boleh kahwin dengan mak saudara bini kita, kakak kepada bini kita, adik perempuan kepada bini kita dan sebagainya. Al-hukmu idza qata'a khabaru az-zawj. Ni yang terakhir, hukum bila mana terputusnya pengkhabaran, cerita tentang suami. Suami lagi Mesir, nak bekerja di Mesir, cari pitih. Ataupun kita buat contoh yang lebih boleh jadi wakil. Orang Indonesia datang Malaysia nak bekerja. Lepas tu tak tahu berita. Seorang suami daripada Indonesia datang ke Malaysia nak cari pitih, cari duit. Lepas tu tak tahu cerita, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada perkhabaran langsung daripada Malaysia, daripada suami tu kepada anak-anak dan isteri dia di Indonesia. Zaman sekarang ni ada WhatsApp, boleh video call, boleh call dan sebagainya. Jadi bila tidak ada perkhabaran langsung, itu ada satu benda yang bermasalah. Dia datang Malaysia, terus terputus perkhabaran dia untuk orang yang berada di
untuk anak dia dan juga isteri dia yang ada di Indonesia. Jadi apa hukum hakamnya yang berkait? Sebab isteri itu perlu pada nafkah. Yang ni dah tak hantar 10 tahun dah ni untuk lelaki ni. Sebab khabar cerita pun tak tahu, lebih-lebih lagi nak masuk duit. Lagi letaknya. Tak. Anak dia di Indonesia tu perlu pada duit untuk belajar, untuk makan, untuk minum. Jadi tok lelaki ni dah mati, ayah dia dah mati. Ayah dia tidak tahu khabar, tak tahu berita, hidup ke mati pun tak tahu. Tak. Jadi muskilah lah. Kalau kita hukumkan suami dia mati, maka bolehlah isteri itu kahwin lain. Bolehlah cover nafkah isteri dan nafkah anak-anak. Jadi apa hukumnya kalau berlaku sungguh? Ini pada sudut fiqh Syafi'i lah. Pada sudut fatwa ataupun pada sudut perundangan itu kena tanya pihak berwajib. Kita terang mazhab Syafi'i. Boleh jadi apa yang kita terang berbeza dengan alam realiti waqi' yang berlaku, ataupun bukan berbeza dengan alam waqi'. Boleh jadi berbeza dengan fatwa. Berbeza dengan fatwa. Fatwa ni dia lebih umum. Fiqh benda yang dalam kitab ni berdasarkan dalil-dalil tertentu. Tak. Bila fatwa boleh jadi tak ambil mazhab Syafi'i, dia ambil mazhab lain. Jadi bila kita jumpa satu perkara yang berbeza benda pada alam realiti tu, tak, tatbik tu berbeza dengan apa yang dalam kitab kita belajar, maka kita jangan terlalu cepat nak nak kritik ataupun nak marah. Sabar dulu, kita tengok, kaji dulu. Sebab bab-bab lagu ni yang lebih mengetahui ialah pemerintah dan wakil-wakil pemerintah daripada jabatan agama dan sebagainya. Mereka lebih tahu realiti yang sedang berlaku di tempat kita ni. Tak, kita nak kritik boleh. Kita tahu dulu realiti, lepas tu kita kritik bila kita tak setuju. Kritik dengan cara yang baik lah, tak ada masalah. Ini yang jadi masalah hari ni, bila kritik jadi kawan berbaik jadi putus hubungan. Tak. Sebab apa? Sebab parti lain. Sebab apa? Berbeza pandangan pada syakhsiah seseorang, pada syakhsiah seseorang. Lepas tu berbeza pandangan pada sudut. Dia macam-macam benda lah. Tak. Kalau yang anak muda pula, bab salafi tak salafi tu lah. Bab kunut tak kunut, tawasul tak tawasul. Jadi benda-benda begitu umat Islam bergaduh. Sebab tu tak pernah maju. Tu. Dia bergaduh tu, khilaf tu tak ada masalah. Sebab ulama' dulu pun khilaf dan rat sama-sama dia. Kalau kita baca kitab-kitab turas, memang begitulah ceritanya. Dalam matan tu dirat, diiktiraf, dikritik oleh syarih. Datang pula muhasyi pula kritik kepada kritik syarih, boleh jadi kritik matin tu sekali. Tak, jadi budaya kritik tu memang budaya Islam. Sebab kita nak cari yang paling cantik, yang paling dekat kepada dalil, yang paling ikut sunnah. Tak, cuma masalah hari ni bila kritik menyebabkan benda-benda yang haram pula berlaku, iaitu putus hubungan, yang mana hubungan tu wajib kita rapatkan. Tak. Jadi ahli politik PAS dan UMNO dah kembali bercantum. Tapi orang agama pula semakin berpecah. Kita kena buat apa tu, kesatuan umat lah pula. InsyaAllah. Al-hukmu idhan qata'a khabaruz zawj. Al-hukmu idhan qata'a khabaruz zawj. Tidak ada masalah kita nak kalau kita rasa akidah salafi tu betul, berpegang dengan akidah tu, tak ada masalah. Walaupun kita sebagai mazhab Asy'ariyah kita akan kata tu salah. Tapi kamu berpegang, dalam masa sama kamu jangan terlalu lancang untuk salahkan ulama' ni sesat, ulama' ni sesat. Sabar dulu, tu ulama' juga, kaji dulu. Tak boleh jadi kamu betul, boleh jadi kita tak kata pun tak boleh jadi, boleh jadi. Tapi boleh jadi kamu salah, ulama' tu betul. Ulama' yang kamu kritik yang kata tak tahu tu. Begitu juga orang yang bercenderung kepada Asy'ariyah. Jangan bila kita cenderung kepada Asy'ariyah, semua benda isu kita nak katakan itu Wahabi, Salafi. Tak. Isu kunut tu ada khilaf. Bukan Wahabi dengan tak Wahabi, tak. Mazhab lain pun ada khilaf yang dalam ahli sunnah. Tawasul, tak. Istighasah, benda-benda lagu tu kalau kita tengok, ulama dalam ahli sunnah pun ada khilaf. Jadi jangan benda-benda lagu tu kita nak tuduh seseorang tu Wahabi. Wahabi ni manhaj, cara dia berfikir, cara dia mentadbikkan apa yang dia faham. Sampai bom sana, bom sini. Itu yang kalau kita nak sebut pun. Tak, tapi sekadar benda-benda isu lekeh itu tak payahlah nak tuduh orang ni Wahabi, orang ni tak Wahabi. Tak sesuai lah. Nah, kita anak muda kena buka sikit fikiran ni, jangan jadi macam orang, sebahagian orang.
Bukan semua benda daripada Salafi, Wahabi yang kita panggil Wahabi tu kita nak tolak. Ada juga ilmu yang mereka yang bermanfaat. Dan tak semua Wahabi ni jenis lolak. Ada Wahabi yang bagus, yang alim. Tapi akidah dia pegang lagu tu. Nak buat lagu mana? Mungkin suasana dia begitu dan dia tak sampai kepada apa yang kita pegang. Yang dia mengkonek pada dalil itu. Nak buat lagu mana? Tapi karangan dia dalam nahwu, dalam sarah, dalam bidang-bidang lain tu jangan kita campur dalam tu sampah. Ambillah manfaat. Ini tidak. Dia Wahabi je zero terus. Contoh takhrij hadis. Kita tak boleh nafi mereka ni lebih ke depan dalam bab hadis daripada kita. Maka apa yang baik kita ambil. Dia orang takhrij hadis. Kitab-kitab yang kita perlu kita ambil, kita takhrij. Lepas tu dia komentar bahagian akidah. Tangan. Ya, Allah Ta'ala ada tangan, cuma bukan macam tangan kita. Laisakan misli. Kita tak ada lah pandangan seperti itu kalau kita tak setuju. Tapi jangan campur tu kitab tu. Ada manfaat yang kita boleh ambil. Begitu juga Salafi. Ambil manfaat daripada ulama'-ulama' yang dalam Asy'ariyah ni. Imam Syafi'i, Imam Razi, apa semua tu. Imam Nawawi. Boleh tak? Kita jangan jadi orang yang bila tak setuju tolak terus secara total. Yang tu kurang comel, kurang molek. Tu. Lepas tu kenapa sampai ke sana? Ta'assub tu memang ada pada permulaan kita belajar. Tapi bila kita makin membesar, bila kita berkawan dengan ramai orang, dan benda tu sedikit demi sedikit hilang. Sahabat-sahabat Salafi pun sebenarnya kita tengok bergaduh di Facebook je sakan sebenarnya. Sebahagian memang sakan di Facebook, sakan di alam realiti. Tapi sebahagian yang lain dia tak sampai berikat lagu tu. Bila dia berjumpa dia berkawan baik je. Wallahi berkawan baik. Lepas tu khilaf yang ada tu khilaf sebagai satu khilaf. Nak buat lagu mana? Kalau kamu rasa kamu boleh kenakan dia, kenakan dia. Kalau dia rasa dia boleh kenakan kita, dia kenakan kita dengan dalil dia, dengan dalil kita. Kalau tak boleh, kita pakat-pakat membaca, pakat-pakat mencari. Sudah. Boleh tak? Jangan sampai kita bergaduh lah benda-benda yang temeh-temeh lagu tu. Nak buat benda maulid ke, benda tidak maulid ke, kalau kita rasa ada dalil berdasarkan pembacaan kita baca, kita buat. Kalau kita rasa tak boleh, tak payah buat. Saya baru ni pegang satu kitab ada kat Arab, Syekh Muhammad Alawi Maliki karang satu kitab tentang maulid. Dia sebut depan tu, aku sebenarnya tak nak tulis kitab ni, isu remeh, tapi ada orang minta pandangan aku terpaksa tulis. Jadi isu tu isu remeh yang tak perlu kita bawa bergaduh, ya ikhwan. Faham tak? Kamu nak buat, kamu tak nak buat, tak nak buat. Dan kita sepakat bila mana maulid bercampur wanita dan lelaki, semua orang tak setuju. Maulid minum arak, semua orang tak setuju. Tengah maulid zina, semua orang tak setuju. Tengah maulid mengumpat, semua orang tak setuju. Dan jadi khilaf tu maulid disebut pasal Nabi. Kita pasal Nabi, baca Asy-Syifa, baca Syama'il Muhammadiyah, berselawat, berzanji. Yang tu jadi khilaf tu. Kalau berzina dalam maulid, bercampur lelaki perempuan, tak ada orang nak bergaduh. Semua orang tahu dah tu sesat. Dhal wa mudillu finnar. Kalau jenis lagu tu maulid berzina, kita boleh sebut sesat dan menyesatkan. Dan perbuatan tu boleh mengundang kepada api neraka. Semua orang tahu benda tu, tak nak syarah lah. Tapi benda yang dibuat dalam maulid tu bukan begitu. Sekalipun boleh jadi kita pernah tengok begitu. Tak semua tempat begitu. Jadi kita tarayus. Tenang dulu, jangan cepat nak. Tak kisahlah dua-dua golongan ni. Dua-dua golongan ni. Salafi ke tak salafi ke? Boleh. Hubungan baik tu lebih aula kita jagalah daripada kita bergaduh. Bab qunut nak bergaduh, tawassul nak bergaduh, istighatsah nak bergaduh. Bab furuk cabang begitu. Baiklah kita bina masyarakat kita, bina kita punya anak murid kita jadi lebih maju ke hadapan untuk Islam ni daripada kita duduk bincang benda-benda yang duduk berbalah. Bincang tak ada masalah, duduk berbalah benda-benda yang merugikan tu. Saya dulu baca juga kitab-kitab lagu tu. Hari ni malah baca dah kitab-kitab lagu tu. Sebab apa? Sebab tahu dah penghujung dia benda tu khilaf. Adakah harus talqin? Adakah harus tawassul? Akhir sekali benda tu khilaf. Jadi saya malah nak baca dah kitab-kitab yang begitu. Sebab apa? Tahu dah akhirnya khilaf. Lepas tu nak bergaduh. Sebab apa kita bagi dalil pun orang yang belah sana tak nak ikut. Dia bagi dalil larangan pun kita pun tak nak ikut. Sebab itulah Habib Bakar Al-Adani sebut, kalau dah sampai peringkat lagu tu, kamu tak payah nak bawa dalil dah. Sebenarnya doa tu lebih mujarab.
Hari ni kita berapa banyak bawa dalil keharusan maulid, keharusan ni. Orang lain tu tetap tak nak terima, yang kata tak terima tu. Apa yang perlu kita buat? Kita berdoa. Mereka pula tak kata haram maulid, contoh sambut maulid. Mereka bawa dalil tak? Bawa dalil juga. Kita terima, kita tak terima. Jadi apa yang patut mereka buat? Mereka doakan kita doakan mereka. Selesai masalah. Sebab apa? Masing-masing dah bawa dalil dan kita tak terima pun dalil masing-masing tu. Sebab kita berpegang dalil yang kita ada. Dalil yang kita kena dengan dia. Tu. Ni saya beritahu ni berdasarkan pengalaman bertahun-tahun lah. Dulu kita semangat juga bab-bab lagu ni. Akhir sekali jadi bosan lah. Jadi bosan. Bergaduh minum dia lagu tu. Yang terakhir kita baca. Berapa jam? Allah Rabbi. Kita berhentilah. Kita baca sikit. Bacalah, habiskan. Al-hukmu idza qata'a khabaru zawj, hukum bila mana terputusnya khabar berita seorang suami. La yajuzu li ahadin an yatazawwaja hatta yatayaqqana mautuh aw talaqu bi syahadati 'adlaini aw bi mudhi muddat yaghlibu 'ala adh-dhanni annahu la ya'ishu wa yahkumu al-hakimu bi mautihi wa ta'taddu. Jadi kalau seorang suami pergi ke satu tempat mencari rezeki, lepas tu terputus khabar berita tentang suami tu. Tak. Adakah isteri dia yang duduk di tempat asal tu boleh berkahwin dengan orang lain? Dia sebut tidak boleh. Sehingga diyakini suami kamu yang duduk pergi musafir tu mati. Ataupun diyakini suami kamu tu yang duduk di luar negara tu telah mentalak kamu. Dia talak tu macam mana nak tahu? Mesti ada dua orang saksi lah. Dua orang saksi yang adil yang mengatakan si fulan, suami kamu ni telah mentalak kamu ketika mana dia duduk di luar negara. Ataupun dengan cara bimudhi muddatin yaghlibu 'ala dhanni annahu la ya'ish, dengan berlalunya satu tempoh yang menyebabkan ghalib ke atas sangkaan kita suami tu dah mati. Contoh suami tu pergi ke negara luar tu mencari rezeki umur 40. Selepas 20 tahun kita tidak mendapat khabar berita tentang suami tu. Sedangkan kawan-kawan dia yang umur seperti dia, mana umur 60 tahun kawan-kawan dia, semua dah mati. Tinggal dia seorang lagi yang kita tidak tahu khabar berita. Ketika itu hakim boleh hukumkan sebagai qadi boleh mengatakan suami kamu dah mati. Sebab umur 60 ni kalau tengok kawan-kawan dia semua dah mati. Jadi dia pun kita hukum mati. Ketika itu barulah isteri itu boleh kahwin dengan orang lain. Jadi bila terputus khabar berita antara suami dan isteri, maka isteri tu nak kahwin boleh, tapi kena yakin suami dia dah mati, ataupun yakin suami dia dah talak dia, ataupun suami dia tu telah dihukumkan mati oleh qadi. Bila qadi nak hukumkan suami itu dah mati? Dengan cara berlalunya satu tempoh yang ghalib dhannya, yang sangkaan kuatnya suami itu dah mati. Macam tadilah 40 pergi musafir, berlalu 20 tahun tak ada khabar berita apa-apa. Ghalibnya kawan-kawan dia ni yang umur 60 dah mati dah, kita hukumkan dia mati juga. Maka kamu di tempat asal kamu boleh kahwin dengan perempuan yang lain. Perempuan kahwin perempuan tak boleh. Kamu sebagai isteri di tempat asal boleh kahwin dengan suami yang lain. Tazwijul majnun al-baligh, mengahwinkan budak mengahwinkan orang gila yang dah balik. Umur 25 tapi gila nak kahwin. Boleh tak kita kahwinkan dia kalau kita wali? Yajuzu lil hajah, boleh kita kahwinkan dia kalau ada hajat. Contoh hajat apa? Qashiddati syahwatihi. Kita jaga anak kita, nak uzubillah. Ini contoh. Anak Zaid. Contoh jahat yang menisbah kepada kita. Anak Zaid gila, umur 30 tahun. Syahwat kuat. Apa tanda syahwat kuat? Nampak perempuan dia pergi sambar. Tak boleh jumpa perempuan nak pergi sambar. Ketika itu ayah dia boleh kahwinkan si Zaid ni walaupun Zaid tu gila. Yang terakhir as-sabiyul aqil, budak kecil yang berakal. Anak saya kecil lagi lah, boleh tak kita kahwinkan dia? Yuzawijuhul ab wal jad lil maslahah, boleh kita kahwinkan dia? Siapa kita tu? Kita ni ayah atau atuk boleh kahwinkan budak kecil yang berakal itu kalau ada maslahat. Kalau ada apa? Maslahat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.